Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa izibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi zalimin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-124, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah, kata Allah, ketika mana Nabi Ibrahim alaihi salam diuji oleh Tuhannya dengan beberapa perintah ataupun diuji dengan beberapa kalimah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihi salam pun menyempurnakannya dengan sempurna. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, sesungguhnya aku melantikmu, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku menjadikan kamu, wahai Ibrahim alaihi salam, untuk manusia itu sebagai pemimpin. Qala wa min zurriyyati. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam pun berdoa dengan berkata, aku memohon semoga lantikan seumpama itu juga engkau kurniakan kepada keturunanku. Qala la yanalu ahdi zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, Allah kata, janjiku tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. La yanalu ahdi zalimin, tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim apa yang aku telah janjikan. Sadaqallahul azim. Pertama sekali terima kasih diucapkan kepada seluruh ahli jawatan kuasa surau, pengerusi, Abang Amir, timbalan pengerusi, setiausaha, bendahari, para imam, para bilal, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi, kerana dengan limpah kurnia dan juga inayahnya serta pertolongannya Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita lagi pada malam ini. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, termasuklah nikmat dari segi kepercayaan kita, yakni keimanan kita, nikmat dari segi agama kita, agama Islam, nikmat dari segi kesihatan tubuh badan yang Allah berikan kepada kita, nikmat dari segi harta kita, nikmat dari segi ahli keluarga kita, dan berbagai-bagai lagi lah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah dengan kesyukuran itu menjadikan kita hamba yang sentiasa diredai olehnya dan berusaha untuk mendapat keredaan dari sisinya insya-Allah taala, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung perbincangan kita pada ayat yang ke-124. Pada ayat yang ke-124 daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang membicarakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitu permulaan ayat yang membicarakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah mengulas ayat-ayat yang berkaitan dengan Bani Israel. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala memulakan perbicaraan tentang Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel dengan nikmat Allah, supaya mengingati nikmat Allah Subhanahu wa taala yang disebut, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Dan pada ayat yang terakhir sebelum Allah Subhanahu wa taala memulakan bicaranya tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala juga tutup ayat kepada Bani Israel itu dengan menyebut, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Yakni permulaan Allah suruh ingat nikmat, kemudian Allah ceritakan tentang nikmat, dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang keburukan mereka, kemudian Allah ceritakan tentang keampunan Tuhan kepada mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup pula ayat tersebut dengan menyeru lagi mereka supaya mengingati nikmat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan mengingati nikmat Allah Subhanahu wa taala itu insya-Allah kalau diingati dengan cara yang betul,
bukan diingati dengan cara yang sombong, bukan diingati dengan cara untuk membesarkan dan juga mengangkat diri, maka insya-Allah akan mengembalikan mereka ke landasan keimanan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun Allah Subhanahu wa taala mengulangi berkali-kali disebabkan oleh keras hatinya mereka, disebabkan oleh sombongnya mereka, disebabkan oleh perasaan mereka yang merasakan mereka itu manusia yang suci, lalu akhirnya peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberi kesan kepada mereka, bahkan ramai dalam kalangan mereka yang masih mengkufuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan ayat-ayat yang sedemikian juga walaupun ditujukan khusus kepada Bani Israel, namun dalam Al-Quran ni dia ada satu kaedah yang disebut al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran itu diambil berdasarkan kepada keumuman lafaz, bukan disebabkan oleh khususnya sebab. Maka untuk kita umat Islam pun, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, begitulah sentiasa mengingati nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan diri, dengan penuh ketinggian akal budi. Maka insya-Allah bila kita lakukan demikian, kita akan kembali ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mengangkat ataupun mengingat nikmat Allah dengan kesombongan sehingga merasakan Allah beri kepada kita itu disebabkan oleh kerja buat kita, disebabkan oleh amal ibadat kita, bukan disebabkan oleh rahmat dari sisinya, maka akhirnya dia akan mengeluarkan kita daripada sikap rendah diri, membawa kepada kesombongan, dan kesombongan itulah yang akan membinasakan seperti mana binasanya golongan Bani Israel yang menyombong dengan nikmat yang Tuhan berikan kepada mereka, termasuklah nikmat kelebihan mereka yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada Bani Israel tentang berbagai-bagai nikmatnya, dan diperjelaskan pula bagaimana mereka membalas kurniaan nikmat itu dengan kekufuran dan juga keingkaran, maka Allah Subhanahu wa taala susuli pula kisah datuk segala para nabi, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, yang akan kita bicarakan pada malam ini. Orang-orang Yahudi dan juga Nasrani mendakwa bahawa mereka adalah daripada golongan pengikut Nabi Ibrahim. Seandainya mereka benar dengan dakwaan yang mereka sebut itu, sudah pasti mereka akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penyambung seruan dakwah datuk mereka, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam, sewaktu baginda menyeru penduduk tanah haram Mekah. Oleh itu, kesemua perbincangan dalam konteks ini masih lagi berkaitan dengan Ahlul Kitab, kerana ayat daripada surah Al-Baqarah ini kebanyakannya diturunkan di Madinah ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan golongan Yahudi dan juga golongan Nasrani di sana. Jadi ayat-ayat yang terdahulu melaporkan ataupun menyebut dengan panjang lebar tentang kisah Bani Israel yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak nikmat. Dan dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala meminta mereka supaya mengenang nikmat-nikmat itu. Tetapi sayangnya mereka kufur akan nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada mereka. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala selesai penceritaan tentang mereka dalam surah Al-Baqarah, sebelum Allah sambung dalam surah-surah yang lain, ada lagi cerita Bani Israel. Dalam surah Al-A'raf ada, dalam surah Ali Imran pun ada, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tapi dalam surah Al-Baqarah sini, tempat dia. Setelah Allah Subhanahu wa taala hentikan perbicaraan mereka dan buka tentang kisah Bani Israel, tentang kisah Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala membicarakan kisah Nabi Ibrahim ini secara berturutan dengan kisah Bani Israel sebelum daripada ini. Ini kerana Nabi Ibrahim alaihi salam dianggap oleh Bani Israel sebagai asal keturunan yang dibanggakan oleh mereka. Jika mereka benar-benar mempunyai hubungan dengan Nabi ini, mengapa mereka tidak bersedia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah lanjutan kesinambungan kepada dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam dalam menegakkan risalah tauhid dan juga membasmi syirik. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, asas daripada perjuangan Nabi bermula daripada perjuangan nabi-nabi yang awal, dan antara nabi yang memperjuangkan tauhid, membasmi syirik adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ada hikmah kenapa dalam tahiyat kita disebut
Nabi Ibrahim alaihi salam. Kerana Nabi Ibrahim alaihi salam ini menjadi satu idola dalam kalangan agama-agama, termasuklah agama Yahudi, agama Nasrani yang merupakan ahlul kitab. Dan apabila Islam datang, Islam tetap mengiktiraf Nabi Ibrahim alaihi salam untuk bagi tahu bahawasanya Islam yang dibawa oleh Muhammad itu, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan kesinambungan daripada perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi sebab sombong, sebab angkuh, tak mahu mengikut bangsa Arab, maka akhirnya mereka menolak mentah-mentah apa yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi itu datang selain daripada puak mereka, selain daripada kumpulan mereka, selain daripada bangsa mereka. Okey, jadi kita sebut tentang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam ini dianggap sebagai lambang perpaduan kepada umat manusia. Melalui ayat yang ke-124 surah Al-Baqarah sehingga beberapa ayat yang berikutnya yang insya-Allah kita akan bicarakan nanti, Al-Quran membicarakan kisah Nabi Ibrahim ini sebagai seorang nabi yang merupakan pejuang kepada tauhid dan bapa perpaduan ummah yang membina Kaabah sebagai lambang tauhid dan juga ibadah. Ada beberapa perkara utama yang perlu kita fahami menerusi ayat-ayat yang membicarakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ini, yang disebut sebagai bapa perpaduan ummah itu, untuk dijadikan asas bagi memahami ayat-ayat yang selanjutnya. Iaitu yang pertama, kata tuan kitab, dia kata kisah ini menjadi mukaddimah bagi pembicaraan mengenai pertukaran kiblat yang akan kita bincangkan nanti pada juzuk yang kedua. Pada juzuk yang kedua nanti tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia ada kisah tentang pertukaran kiblat dan bagaimana ketika mana proses pertukaran kiblat itu berlaku daripada Baitul Maqdis ke Kaabah, bagaimana pertikaian berlaku dalam kalangan orang Madinah, termasuklah golongan Yahudi, termasuklah sahabat-sahabat sebahagiannya yang dikelirukan oleh orang Yahudi pada ketika itu. Mukaddimah ini penting, dia kata, kerana umat Islam perlu mengetahui bahawa Kaabah yang menjadi kiblat utama umat Islam ini diasaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan pembasmi kepada berhala. Dan umat ini juga perlu mengetahui pencemaran yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap kesucian Kaabah dengan membawa berhala dan mengaturnya di sekitar rumah suci itu, tidak menjejaskan kesucian Kaabah dan kedudukannya sebagai sebuah bangunan yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, Kaabah pernah dicemari dengan berhala, tetapi pencemaran itu langsung tidak menjejaskan kedudukan ketinggian Kaabah yang merupakan Baitullah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kiblat untuk umat Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kisah mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga adalah untuk membuka temberang ataupun untuk membuka tembelang ataupun pembohongan kaum Yahudi dan juga Nasrani yang mendakwa bahawa mereka mempunyai hubungan nasab dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan sebagai pewaris agama dan amalannya. Mereka ni, salah satu klaim mereka, salah satu perkara yang mereka dakwa ialah mereka kata kami adalah pengikut Nabi Ibrahim, maka kamilah yang paling mulia, kamilah yang paling bagus dan sebagainya. Sedangkan amalan mereka jauh daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang meletakkan asas agamanya di atas asas-asas tauhid, bukannya di atas asas-asas kesyirikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk memberitahu kepada kaum musyrikin. Tadi untuk buka pembohongan golongan Yahudi dan juga Nasrani, maka Allah cerita tentang Nabi Ibrahim. Yang ketiga ini untuk memberitahu kepada kaum musyrikin penyembah berhala yang mendakwa bahawa mereka juga mempunyai hubungan dengan Nabi Ibrahim. Geng-geng penyembah berhala ni pun kata, kami ni asal usul kami ada hubungan dengan Nabi Ibrahim. Okey, sebab mereka beranggapan mereka mempunyai hubungan dengan Nabi Ismail alaihissalam, ajaran penyembahan berhala yang dibuat oleh mereka itu. Sedangkan hakikatnya tidak. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah penyembah berhala dan bukan pula penyebar ajaran syirik. Tetapi Nabi Ibrahim itu adalah bapa kepada ajaran tauhid dan anti kepada ajaran syirik penyembah berhala. Itu yang ketiga. Manakala yang keempat, untuk mempertautkan tiga syariat, untuk mempertautkan dan juga untuk mencari kesinambungan di antara tiga syariat.
iaitu syariat Nabi Musa alaihi salam, syariat Nabi Isa alaihi salam dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah akidah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyempurnakan kesemua syariat-syariat tersebut dan dalam masa yang sama untuk memansuhkan syariat-syariat yang terdahulu dengan syariat-syariat baru yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir ataupun utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Okey, ini adalah 4 asas kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam bermula daripada ayat ini. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam ini adalah utusan Allah yang terkenal dalam sejarah para nabi. Babak-babak hidupnya boleh ditemui di dalam sumber-sumber utama daripada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam yang kemudiannya diselewengkan menjadi Bible, dalam Al-Quran dan juga dalam sejarah-sejarah purba pun disebut tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sumber-sumber itu berbeza pada perincian dia, tetapi sama pada pokoknya. Di samping itu dia kata pensejarahan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam ini semakin jelas dengan bukti-bukti penemuan arkeologi di negeri Babylon ataupun di negeri Iraq purba dan juga kawasan sekitar dia. Babylon ni merujuk kepada negeri Iraq yang zaman dahulu kala, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ahli-ahli sejarah tidak sepakat dalam menentukan zaman hidup Nabi Ibrahim alaihi salam. Maknanya mereka tak sepakat bila Nabi Ibrahim alaihi salam ni hidup. Menurut Ensiklopedia Britannica, ahli sejarah meletakkan zaman hidup Nabi Ibrahim alaihi salam adalah sekitar 2501 sebelum Masihi. Maknanya Masihi sekarang 2023, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. 2023 tolak kosong dah 2023 tahun dah. Sebelum Masihi lagi. Bermakna Nabi Ibrahim alaihi salam sudah hidup 2501 sebelum daripada Masihi. Maknanya sebelum daripada Masihi 2501 tu Nabi Ibrahim telah hidup. Kemudian tambah pula dengan Masihi sebanyak 2023. Bermakna lebih kurang 4,500 lebih. 4,500 lebih perbezaan jarak masa antara kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam kalau ikut kepada apa yang dikatakan oleh sebahagian sejarawan ataupun sebahagian tokoh-tokoh sejarah. Tetapi dia kata, menurut pendapat Abbas Al-Anqad, kebanyakan penyelidik menentukan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam lebih singkat daripada itu. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini hidup pada zaman pertengahan yang terletak di antara awal abad yang ke-18 dan akhir abad ke-19 sebelum Masihi. Dan masa kelahiran Nabi Ibrahim dalam zaman itu adalah disokong oleh penemuan arkeologi. Yang orang duk cari gali tu, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Mereka menemui dan mereka buat kajian. Mereka masuk dalam makmal untuk mengukur sejauh mana umur barang-barang yang ditemui dan sebagainya. Maknanya dia kata Nabi Ibrahim alaihissalam ni zaman hidup dia hidup antara awal abad ke-18 Masihi sehingga akhir abad ke-19. Awal abad ke-18 sebelum Masihi dan akhir abad ke-19 sebelum daripada Masihi. Before Christ dia panggil. Sebelum daripada Masihi. Telah menjadi sunnatullah dia kata. Nabi-nabi besar itu dilahirkan pada zaman kemelut sosial yang berat, yang parah. Dan zaman keruntuhan rohani ataupun zaman keruntuhan spiritual dan juga akidah yang cukup parah. Kebiasaannya para nabi-nabi besar ni, biasanya mereka dilahirkan dalam keadaan masyarakat yang sangat teruk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Demikianlah juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia dilahirkan pada zaman yang sangat teruk kerana dia terpaksa berhadapan dengan Zamrud Zamrud ni batu, dengan Namrud, bukan Zamrud, Namrud. Dia terpaksa berhadapan dengan Namrud pada ketika itu. Yang merupakan raja yang memerintah, yang menyeru ke arah kesyirikan dan menyuruh orang untuk menyembah dia kan. Baginda dilahirkan pada zaman pergolakan politik, zaman syirik yang membelenggu manusia pada penyembahan berbagai-bagai benda yang diperintahkan Tuhan. Dilahirkan pada zaman manusia mempertuhankan bintang-bintang dan planet-planet di angkasa yang mengagumkan mereka.
pada zaman kekacauan sosial yang mengubah kestabilan hidup. Dan kerana itulah kita tengok pergerakan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam ini berpindah randah daripada tanah tumpah darahnya di Babylon. Babylon ni Iraq. Di Iraq purba. Okey, Nabi Ibrahim ni lahir di Iraq. Kemudian dia pergi ke negeri Asyur, kemudian dia pergi ke Palestin, kemudian dia pergi ke Mesir. Di Mesir itulah dia bertemu dengan siapa, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah? Dia bertemu dengan Hajar. Kerana Hajar ini merupakan bangsa Kibti. Daripada Hajar itu lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam itu daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Sayyidina Umar. Dia kata, "Ausani, aku berwasiat kepada kamu supaya berbuat baik kepada golongan Kibti." Kerana golongan Kibti itu adalah nenek moyang kita. Kenapa dia kata Kibti ini nenek moyang? Kerana Hajar, ibu kepada Ismail alaihissalam itu merupakan asalnya orang Mesir yang berbangsa Kibti. Hari ini kalau kita dengar perkataan Koptik, Kristian Koptik di Mesir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itu merupakan kelompok Kristian Kibti yang merupakan bangsa asal penduduk Mesir. Dan Kristian Koptik ni antara keistimewaan mereka ialah mereka beragama Kristian tetapi mereka tidak menerima konsep Trinity, tidak menerima konsep tiga Tuhan sebagai kepercayaan mereka. Mereka percaya Tuhan itu esa, cuma mereka tak menerima kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Dan sebab tu di Mesir Kristian dia dalam kitab dia guna kalimah God itu digunakan dengan kalimah Allah. Dengan kalimah Allah dalam kitab-kitab Bible mereka di Mesir. Okey, jadi Kristian Koptik ni merupakan kelompok Kristian Kibti, bangsa asal Mesir. Mesir ni dia berlaku asimilasi budaya daripada negara yang berada di benua Afrika yang asalnya adalah bangsa Kibti, kemudian bercampur dengan kelompok Bani Israel yang datang pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Adik-beradik dia pergi ke sana, kemudian Bani Israel membentuk satu kumpulan. Dan setelah berlakunya pembukaan Mesir pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, masuk pula budaya Arab sehingga akhirnya negara yang asalnya bangsa Kibti berada di benua Afrika menjadi negara seperti negara Arab, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Itu sejarah Mesir. Bagaimana bermula Mesir sehingga jadi seperti mana yang ada pada hari ini. Dan Mesir ni dia mengalami sejarah yang panjanglah, berubah-ubah pemerintahan mereka daripada ahli sunnah kepada Syiah Fatimiyah, kemudian berubah lagi kepada ahli sunnah dan sebagainya. Banyak cerita panjang tentang sejarah Mesir. Okey. Jadi kita sebalik kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ni. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ni berpindah daripada Babylon di Iraq, kemudian pergi ke negeri Asyur, kemudian berpindah pula ke Palestin, kemudian pergi pula ke Mesir, kemudian dia pergi ke Baitul Maqdis. Dia pergi ke Baitul Maqdis dan akhirnya ke Mekah. Dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ke Mekah, tempat beliau menerima tugas untuk membangun Kaabah sebagai pusat dan kiblat abadi bagi anak cucu dan juga keturunannya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Babylon. Babylon ni Iraq purba. Dan menurut keterangan Taurat, beliau dilahirkan di Aur. Nama tempat tu Aur, selatan Babylon, di perkampungan orang Kaldani, ataupun disebut dalam bahasa Arab dia Chaldean, dari keturunan Samiyah, daripada keturunan Semitik. Dan sebab itu tiga agama Islam, Yahudi dan juga Kristian disebut sebagai agama Semitik. Salah satunya disebabkan oleh keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang berasal daripada keturunan Samiyah ataupun keturunan Semitik yang menjadi penduduk majoriti Babylon pada zaman itu. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama Semitik. Kenapa dinamakan agama Semitik? Salah satunya disebabkan asal usul pokok dia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan satu lagi gelaran kepada agama Yahudi, Kristian dan juga Islam, dia disebut juga sebagai agama Samawi ataupun agama langit, kerana kitab-kitab diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi mereka, antaranya Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama dia agama Samawi, disebut juga agama Semitik. Kalau tuan-tuan perasan, di Eropah
dia ada satu undang-undang Semitik, undang-undang Semitik, dan mereka menggubal satu bentuk undang-undang supaya tidak berlaku penindasan. Mereka gubal satu undang-undang supaya tidak berlaku penindasan kepada geng-geng Semitik ni. Yang mana Yahudi merupakan antara pelopor utama kepada undang-undang tersebut. Dan undang-undang anti-Semitik pun ada diwujudkan di beberapa bahagian. Kerana apa? Kerana mereka anti kepada perangai Yahudi yang wujud di Eropah setelah mereka keluar daripada Baitul Maqdis, setelah mereka diserang pada zaman Bukhtun Nasar, yang mana ramai dalam kalangan mereka yang keluar dan terhalau daripada bumi mereka di Palestin pada ketika itu. Okey, jadi Semitik, Samawi. Semitik sebab dia berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, manakala Samawi pula merujuk kepada agama langit. Selain daripada agama Semitik dan juga agama Samawi, Yahudi, Kristian dan juga Nasrani, dia ada satu lagi bentuk agama yang dinamakan sebagai agama budaya. Yang dinamakan sebagai agama budaya. Dan agama budaya ni adalah seperti agama Hindu, agama Buddha, Taoism, kepercayaan Taoism dan sebagainya, yang mana mereka ini bukan diambil daripada wahyu di langit, tetapi agama itu terbentuk hasil daripada kepercayaan manusia, hasil daripada kebudayaan mereka, hasil daripada asimilasi. Asimilasi ni maknanya percampuran kebudayaan sehingga mewujudkan agama baru. Yang menyebabkan wujudnya agama Hindu, contohlah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, disebabkan oleh bangsa Aryan daripada Parsi. Bangsa Aryan daripada Parsi pergi ke satu bahagian daripada negara India tu, kemudian mereka berasimilasi antara bangsa Aryan dengan bangsa asal yang berada di India tu, lalu akhirnya wujud agama yang dinamakan sebagai agama Hindu. Manakala Buddha merupakan pecahan daripada Hindu, Taoism pecahan daripada Buddha dan sebagainya. Maka itu cerita-cerita tentang agama. Jadi agama di atas muka bumi ni, bila kita sebut tentang agama, dia terbahagi kepada dua. Satu agama Semitik, manakala satu lagi bentuk agama adalah agama kebudayaan. Agama budaya, agama Semitik, agama langit, agama Samawi dan juga agama budaya. Okey. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, balik kepada Nabi Ibrahim. Dia dilahirkan di selatan Babylon, di perkampungan orang Kaldani, ataupun disebut dalam bahasa Inggeris dia Chaldean, daripada keturunan Samyah, Semitik, yang menjadi penduduk majoriti Babylon pada zaman itu. Menurut Joseph Angus, dia kata Aur yang menjadi tempat tumpah darah Nabi Ibrahim alaihissalam dikenali hari ini dengan nama Al-Makbar, yang terletak di tebing Sungai Furat, Euphrates, yang terletak di tebing Sungai Furat. Dan Sungai Furat ni antara tanda-tanda kiamat nanti tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ialah apabila keringnya sungai Furat. Apabila keringnya sungai Furat. Sungai Furat wujud lagi di mana? Di Iraq. Dan dia akan bertemu dengan satu lagi sungai yang dinamakan sebagai Sungai Tigris. Sungai Furat dan juga Sungai Tigris. Kedua-dua sungai itu dia berada di bahagian sana. Berbagai-bagai jangkaan telah dibuat mengenai tarikh kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi menurut jangkaan Padre Asher, baginda dilahirkan pada tahun 1996 sebelum daripada Masihi. Bapanya bernama Azar ataupun Taruh. Dan berpandukan kepada keterangan Dictionary of Islam, Azar ini ialah nama gelaran kepada Taruh ataupun Terah. Jadi Taruh ataupun Azar ini ialah nama dan gelaran kepada bapa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tertib keturunan Nabi Ibrahim ataupun nasab keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ialah Ibrahim bin Azar ataupun Taruh tadi, bin Nahur, bin Saruh, bin Ra'wu, bin Falih, bin Abir, bin Saleh, bin Arfiqshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Maknanya jalur keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu bermula daripada Ibrahim, dia bersambung kepada siapa? Kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kita jalur keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula daripada Nabi Muhammad bersambung kepada Ibrahim. Ibrahim bersambung kepada Nuh. Nuh pula bersambung kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan ini menunjukkan, kita kata keturunan para nabi itu sebenarnya bersambung-sambung antara satu sama lain. Seorang ahli sejarah Kristian dari bangsa Greek yang bernama
Yusovis menyebut bahawa nama bapa Ibrahim ialah Athar, iaitu berhampiran dengan sebutan Al-Quran Azar. Kini ternyatalah bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah daripada keturunan Sam, salah seorang daripada anak-anak Nabi Nuh alaihissalam, dan kerana itulah seluruh keturunannya disebut keturunan Samiyah ataupun disebut keturunan Semitik tadi. Yang telah kita terangkan tadi. Jadi Samiyah itu bukanlah nama nisbah kepada bangsa, tetapi ia merupakan nama nisbah kepada moyang mereka, yakni Sam bin Nuh, yang merupakan anak kepada Nabi Nuh alaihi salam. Orang Yahudi mendakwa beliau sebagai bangsa Yahudi. Jadi orang Yahudi ni dia dakwa Nabi Ibrahim ini sebagai bangsa Yahudi ataupun bangsa Israel, ataupun disebut sebagai bangsa Hebrew. Hebrew ni merujuk kepada bangsa mereka lah, bangsa Yahudi ataupun Israel ataupun Hebrew. Namun sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mungkin dikatakan bangsa Israel, kerana Israel itu ialah nama cucu dia, Yaqub bin Ishaq. Cucu dia Yaqub bin Ishaq. Kan Nabi Ibrahim alaihissalam dia kahwin dua. Seorang nama apa dah? Seorang Hajar, seorang lagi Sarah. Seorang Hajar, seorang Sarah. Hajar lahir keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam sehingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Hajar pula lahir Ishak, dari keturunan Sarah pula lahir Ishak. Ishak pula anak dia nama Nabi Yaqub alaihi salam. Daripada Nabi Yaqub alaihi salam itu lahir pula 12 orang. 12 orang anak-anak Nabi Yaqub yang membentuk 12 keturunan Bani Israel. Nabi Yaqub dia kahwin 4, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Nabi Yaqub 4, Nabi Ibrahim 2, Nabi Yaqub 4. Yang pertama dan yang kedua dua beradik. Masa tu syariat dia membenarkan perkahwinan sama-sama adik-beradik. Dan yang ketiga dan juga yang keempat, yang ketiga hamba kepada isteri pertama, yang keempat tu hamba kepada isteri yang kedua. Maknanya dia kahwin 4 dapat kat dia. Jadi lahir daripada 4 keturunan tu pula, daripada 4 orang isteri itu 12 orang anak. Antara anak-anak tersebut dua orangnya adalah Bunyamin dan juga Yusuf, yang lahir kalau tak silap saya lahir daripada keturunan isteri keempat yang merupakan hamba kepada isteri yang kedua tadi. Sebab tu bila Nabi Yaqub alaihi salam ni dia nampak lebih kasih sayang kepada Nabi Yusuf alaihi salam, adik-beradik yang lain daripada mak yang lain tu tak puas hati dan mereka merancang beberapa komplot untuk menjatuhkan Nabi Yusuf alaihi salam. Sebab dia anggap dahlah daripada keturunan hamba, tiba-tiba yang tu pula yang disayangi lebih. Dia jadi macam memandang rendah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, memandang dengan perasaan hasad dan memandang dengan perasaan rendah lah, sebab dia menganggap dia berada di kedudukan yang lebih baik kan. Jadi bila dia anggap demikian, maka dia merancang perkara-perkara yang tak sepatutnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu cerita dia. Okey. Jadi, kalau kata Yahudi ni kata Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Yahudi ataupun Israel ataupun Hebrew, tak logik. Sebab Israel ini bermula bila? Bermula daripada nama cucu dia Yaqub bin Ishaq, dan semua keturunan Yaqub itu dipanggil suku Bani Israel. Kalau andai kata Nabi Yaqub alaihissalam dipanggil Israel, maka tidak mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam berasal daripada keturunan Bani Israel. Kerana apa? Kerana Nabi Yaqub berada di bawah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dari segi susur galur keturunan. Okey. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak boleh dikatakan bangsa Yahudi, kerana kata-kata Yahudi itu dihubungkan dengan keturunan Yahuza. Ataupun nama sebenar dia Judah. Nama sebenar dia Judah, anak yang keempat daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Maknanya takkanlah nak disandarkan kepada bangsa cicit dia untuk namakan Nabi Ibrahim itu sebagai Yahudi. Tak logik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Untuk namakan ni dia mesti berada di atas. Mesti berada di atas daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemungkinan ayah dia ke, ataupun kita kata datuk dia ke, moyang dia ke yang bernama Israel, barulah boleh disandarkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu kepada keturunan Israel ataupun keturunan Yahudi. Tetapi hakikatnya Israel itu adalah gelaran cucu dia.
Manakala gelaran Yahudi itu bermula daripada cicit dia yang merupakan anak keempat Nabi Yaqub alaihissalam yang bernama Yahuza ataupun bernama Judah ataupun disebut juga sebagai Judah. Jadi nama ini mula terkenal apabila satu kawasan tanah yang menjadi bahagian Yahuza ketika diadakan pembahagian antara anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam ini telah dinamakan dengan nama Yahuza. Telah dinamakan dengan nama Yahuza dan seterusnya Nabi Ibrahim tidak boleh dipanggil bangsa Ibrani ataupun bangsa Hebrew kerana bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim bukannya bahasa Ibrani yang menjadi bahasa salah satu suku Samyah. Malahan baginda menggunakan bahasa yang difahami oleh seluruh penduduk Babylon dan Kanaan. Di samping itu bahasa Ibrani pada zaman Nabi Ibrahim ini masih lagi dalam peringkat pertumbuhan dan belum mempunyai ciri-ciri yang jelas yang membezakannya daripada bahasa Samyah yang lain. Maknanya dia nak bagi tahu kepada kita, nak kata Nabi Ibrahim ini orang Hebrew, tak betul juga. Kerana apa? Kerana pada zaman Nabi Ibrahim tak bertutur dengan bahasa Ibrani. Tak bertutur dengan bahasa Ibrani. Tegasnya nama-nama Israel, Yahudi dan juga Ibrani itu adalah nama-nama baru yang lahir jauh terkemudian di belakang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tak mungkinlah sesuatu yang datang kemudian boleh disandarkan kepada orang yang datang terlebih dahulu. Tak mungkin. Kalau dari segi logik pun tak mungkin, dari segi fakta sejarah pun tak mungkin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Maka dari segi fakta sejarah pun dan juga dari segi logik pun telah menolak dakwaan golongan Yahudi yang kata Nabi Ibrahim alaihissalam itu berasal daripada keturunan Yahudi ataupun berasal daripada keturunan Israel. Kerana nama Yahudi dan juga nama Israel itu adalah nama baru. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam hidup sebelum kemunculan nama-nama itu lagi. Okey. Dalam konteks ini, perkara yang boleh dikatakan ialah keturunan Yahudi ataupun Israel ataupun Ibrani itu hanya tidak lebih daripada salah satu suku daripada suku-suku yang ada hubungan dengan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam daripada dua anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishak, dan bukan sebaliknya, iaitu Nabi Ibrahim adalah daripada keturunan Israel ataupun Yahudi. Maknanya bukan macam tu. Maknanya dia hanya ada kaitan, tetapi ia tidak memberi satu bentuk kesimpulan bahawasanya Nabi Ibrahim itu berbangsa Israel ataupun berbangsa Yahudi. Orang Arab daripada suku keturunan Arab memang telah lama menjadi penghuni negeri Babylon yang terkenal itu. Dan kerana itu nama-nama Arab terdapat dalam kalangan keluarga-keluarga yang memerintah di negeri Babylon sejak zaman purba lagi. Menurut Abbas Al-Aqad lagi dia kata, penilaian yang paling tepat ialah Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah lahir dalam satu keluarga yang baru berpindah daripada utara negeri Yaman ke selatan negeri Babylon. Itu adalah apa yang disebut oleh para pengkaji. Maknanya Nabi Ibrahim ni asalnya daripada mana? Daripada Yaman. Keluarga dia daripada Yaman, kemudian berpindah ke negeri Babylon bahagian selatan tu, dan Nabi Ibrahim alaihissalam lahir ketika mana keluarga dia telah berpindah ke Babylon. Asalnya Yaman. Dan Yaman ni, kalau kita baca kitab-kitab sejarah, Yaman ini merupakan ibu ataupun induk kepada bangsa Arab yang wujud hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Yang mana ketika berlakunya, kita kata banjir besar di Yaman. Banjir besar, big flood. Dia berlaku beberapa kali, dan antara banjir yang terbesar ialah apabila pecahnya dam Ma'di Karib. Dam ni empangan Ma'di Karib, lalu menyebabkan bahagian Yaman itu ditenggelami air, lalu sebahagian besar daripada mereka berpindah randah. Ada yang berpindah ke Mekah, ada yang berpindah ke Yaman, ada yang berpindah ke sempadan antara Mekah dan juga Yaman, dan ada yang pergi ke bahagian Babylon dan sebagainya. Sebab tu Aus dan juga Khazraj yang berada di Madinah, mereka merupakan orang Yaman pada asalnya. Dua beradik yang berhijrah ke Madinah,
kemudian bergaduh sehingga membentuk dua puak yang besar di Madinah dalam kalangan adik-beradik pada ketika itu. Okey, itu cerita dia. Jadi kata Al-Aqad, Abbas Al-Aqad, penilaian yang paling tepat ialah Nabi Ibrahim itu lahir dalam satu keluarga yang baru berpindah daripada utara negeri Yaman ke selatan negeri Babylon. Okey. Kemudian Al-Aqad selanjutnya berpendapat, sikit lagi tuan-tuan, ada kemungkinan sesetengah orang terperanjat jika dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah keturunan Arab dan berbahasa Arab. Dan berbahasa Arab. Tetapi itulah satu fakta sejarah yang sebenar yang tidak memerlukan kepada satu hipotesis. Hipotesis ni maknanya yang tidak memerlukan kepada satu bentuk kemungkinan yang luar biasa. Malah akan menjadi satu hipotesis yang luar biasa apabila Nabi Allah Ibrahim hendak dihubungkan kepada satu bangsa yang bukan bangsanya yang sebenar. Dan sebab itu, pada akhirnya, setelah Nabi Ibrahim berpindah, berhijrah, pergi ke situ dan juga ke sini, akhirnya dia pergi ke mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Dia pergi ke Mekah, di mana di Mekah itu merupakan tempat membiaknya ataupun tempat membesarnya rumpun orang-orang Arab pada ketika itu. Ini tentulah tidak bererti bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam bercakap dengan bahasa Arab seperti yang ditulis pada hari ini, atau seperti yang kita baca dalam puisi-puisi Arab jahiliyah dan kaum-kaum Arab purba yang sezaman dengan mereka, kerana tidak ada seorang pun di dunia ini yang bercakap dengan bahasa Arab tua pada zaman Nabi Allah Ibrahim dan zaman yang berikutnya sehingga kepada abad yang keempat ataupun yang ketiga sebelum daripada Masihi. Dia nak kata, walaupun demikian, bahasa pertuturan dia sudah pasti tak samalah dengan bahasa pertuturan orang Arab yang ada pada hari ini. Bahasa yang dimaksudkan di sini dan yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ialah bahasa kaum-kaum yang hidup di semenanjung Arab. Mereka berpindah randah daripada semenanjung Arab pada zaman itu, dan bahasa itu hanya satu bahasa sahaja mulai daripada Yaman sehingga ke negeri Iraq, Syam, Palestin dan juga Sinai, padang pasir Sinai. Pada suatu ketika bahasa Arab dikenali dengan nama yang salah, iaitu bahasa Suryani. Orang sebut bahasa Suryani, kita selalu dengar kan, bahasa Suryani. Kesilapan nama itu dilakukan oleh orang Greek kerana mereka menamakan wilayah Syam Utara dengan nama Assyria ataupun Asuria. Lalu bahasa Arab pun mereka sebut dengan bahasa Suryani ataupun bahasa Suryan ataupun bahasa Syrian, iaitu diambil daripada nama kawasan yang didiami oleh suku-suku Arab yang datang daripada semenanjung Arab sejak zaman berzaman sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada sesetengah masa, bahasa Syriani ini meliputi beberapa bahasa yang tidak jauh berbeza daripada yang lain, kecuali sama seperti perbezaan yang terdapat di antara dialek-dialek. Dialek ni apa kita nak sebut dalam bahasa kita? Logat-logat suku-suku Arab sebelum daripada Islam. Dan di antara bahasa itu dia ada bahasa Aram, bahasa Kanaan, bahasa Adum, bahasa Mu'ad, bahasa Madian dan bahasa-bahasa yang lain yang menyerupai bahasa Arab. Macam kita bahasa Melayu, Melayu Kelantan, bahasa Melayu, Melayu Jawa, bahasa Melayu Banjar, bahasa Melayu Johor, bahasa Melayu Riau. Maka kesemua itu merujuk kepada satu bentuk bahasa, tetapi cara pertuturan itu berbeza, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Menurut Al-Aqad lagi, bahasa Arab Hijaz, sebenarnya tanah Arab ini bukanlah bahasa yang berkembang secara langsung daripada bahasa Arab Yaman, malah berkembang daripada bahasa Arab purba kepada bahasa Asyuriah, kepada bahasa Aramiah ataupun Aramaik, kepada bahasa Nabatian, sehingga akhirnya kepada bahasa Quraisy yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi itu sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya lah sekali buat kesimpulan dia apa? Nabi Ibrahim ni orang Arab rupanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Orang Arab yang berpindah ke Babylon, membesar di Babylon, kemudian Allah takdirkan dia untuk kembali juga ke tanah Arab, yakni ke bumi Mekah untuk membina Kaabah. Dalam Al-Quran, nama Nabi Ibrahim disebut pada 69 tempat dalam 29 surah. Dan secara keseluruhannya, Nabi Ibrahim alaihissalam dipuji dengan sifat-sifat yang sangat tinggi. Rumah mara. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti dulu setakat ni. InsyaAllah kalau sambung lagi takut panjang lagi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Masih lagi membicarakan tentang Nabi Ibrahim, kerana kisah Nabi Ibrahim ini
memberikan satu perbezaan yang jelas kepada kita tentang golongan yang bersyukur dan juga golongan yang tidak bersyukur, yang lahir daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wallahu taala alam. Sebelum kita berhenti, ada soalan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? 22 hari bulan 8. Okey. Kalau tak ada soalan, insya-Allah kita berhenti di sini. Kita bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, memberi kebaikan di atas pertemuan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayah yang baik untuk kita menjalani kehidupan sebagai hamba-Nya seperti mana Allah memberikan taufik dan juga hidayah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, insya-Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.